Okay, saya teruskan. Kita lagi kan, berdua pula. Okay. So ni adalah proses gutasi. Okay, tumbuhan juga akan hilang air dari hujung urat daun seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Okay, namakan proses tersebut. Okay, ada sejenis daun, okay, air dia akan keluar dekat hujung-hujung urat ni, iaitu daun macam pokok setawa. Kalau awak tahulah pokok setawa tu. Okay, sebabkan oleh proses, nama dia sebagai proses gutasi. Sebab sini dia kata proses gutasi adalah apabila kadar air gutasi kita tengok jawapan awak. Okay, tadi kalau transpirasi dia kehilangan air daripada bawah kan, iaitu stoma terbuka dia akan jadi wak air. Tapi kalau gutasi ni pula, saya tadi transpirasi. Kalau gutasi ni pula, air dia berada dekat permukaan daun. Okay, so kita namakan ni sebagai proses gutasi. Okay, sebab sini air tu berada di atas permukaan daun. Okay, manakala transpirasi tak, transpirasi dia jadi gas iaitu wak air. Okay, dia jadi gas air macam tu. Okay. So ni proses gutasi. Okay, bezakan dengan proses transpirasi. Tadi cikgu dah bagi satu contoh. Bentuk air tu. So kalau macam gutasi, bentuk air dia adalah air, cecair. Manakala transpirasi, dia berbentuk wak air. Okay. Lagi apa lagi perbezaan yang boleh kata pasal transpirasi dan juga gutasi? So, kata gutasi membebaskan gutasi membebaskan air dan garam mineral. Okay, garam mineral di permukaan daun. Okay, manakala transpirasi membebaskan air dalam bentuk wak air melalui stoma. Okay, gutasi ni, gutasi kalau tengok balik nota yang cikgu bagi kan, air tu akan hilang dari dekat permukaan daun tu, iaitu kan dekat hidatot, ataupun kita kata dekat tepi-tepi daun tu dia ada satu macam urat-urat tu kan. So dia adalah subxylem. Xylem tapi subxylem, maksud dia xylem yang kecil lah yang berada dekat permukaan daun. Jadi kalau gutasi ni, air dia akan keluar dekat tepi-tepi ni, tepi-tepi daun. Okay, nama dia hidatot. So air tu akan keluar, so dia akan berada dekat permukaan daun. Manakala kalau transpirasi, dia dekat bawah daun tu, iaitu stoma akan terbuka. Bila stoma terbuka, air tu iaitu wak air tu akan keluar seperti gas. Sebab tu wak air. Okay, so ini perbezaan dia. Yang kedua pula perbezaan dia, okay, transpirasi berlaku pada waktu siang. Kerana apa? Transpirasi stoma akan terbuka apabila air terlampau banyak dalam badan ataupun dalam pokok tu. Okay, so bila ada cahaya matahari, okay, disebabkan tu boleh ada, ya betul. Jadi sebabkan tu ada
transpirasi berlaku. Manakala gutasi pula berlaku pada waktu malam, kerana pada waktu malam tiada matahari. Okay. So pokok akan sentiasa serap air juga kerana walaupun tiada cahaya matahari tapi ada tenaga yang masih disimpan dalam tumbuhan tu. So dia gunakan tenaga tu untuk penyerapan air. Sebabkan air terlalu banyak dalam pokok tu, so daun akan keluarkan air dekat permukaan daun tu. Macam tu. Ya. Yeah. Sebabkan satu lagi macam Intan cakap, kelembapan udara pun disebabkan tu juga. Air akan keluar pada waktu malam. Betul. Jadi kat sini perbezaan dia, orang beritahu. Okay, gutasi berlaku pada waktu malam. Manakala transpirasi berlaku pada waktu siang. Ataupun awak kata pagi pun boleh. Okay, boleh? Okay. So ni adalah perbezaan dia. Okay, cikgu harap korang tak keliru lagi gutasi dengan transpirasi lah. Okay. Macam kita juga kan. Okay, badan kita pun berespirasi. Okay, kita tak mengalami transpirasi. Tapi bila awak tidur, macam mana walaupun awak tidur tapi awak tetap juga bernafas dan juga awak tetap juga bergerak, betul tak? Sebabkan oleh masa awak sebelum awak tidur tu kan, maksudnya masa awak tidak tidur, badan awak akan ada bahan kimia, contohnya pada makanan kan. Okay, tenaga tu akan disimpan dalam badan kita. Okay, tenaga tu disimpan. Sebab tu bila awak tidur, awak tak bergerak banyak. So macam mana badan awak nak berespirasi? Okay, daripada gunakan tenaga yang tersimpan tu. Sama juga macam gutasi. Gutasi sebabkan tenaga yang tersimpan semasa fotosintesis yang berlaku pada waktu pagi, tenaga tu disimpan ke dalam badan, dalam tumbuhan tu. So bila malam, okay, tenaga tu akan digunakan supaya tetap juga pokok tu sentiasa ada transpirasi, ada berespirasi lah. Okay, tapi kat sini, tapi untuk gutasi pula, dia keluarkan air sebab dalam tumbuhan tu terlalu banyak air. Okay, sebabkan tu dia keluarkan garam dan juga mineral. Okay, awak boleh tambah lagi kat sini. Okay, dah, itu saja. Samalah ni, garam, mineral dan juga air. Okay, itulah. So, nampak tak? Gutasi dia keluarkan cecair, air dan juga garam mineral. So, macam ni, bila waktu pagi, awak boleh minum air dekat daun tu. Sebab air kat daun tu sangat bersih. Kecuali daun tu kotor, awak tak boleh minum air tu lah. Okay. Zaman dahulu, orang tak ada, macam kita ada water filter kan. So, diorang pergi ke hutan, pokok tu diorang ambil air tu saja daripada daun. Okay, ada daun yang sangat lebar kan, sangat besar. So nanti dia tuang saja air tu akan keluar. Okay, dia akan ambil daripada proses gutasi ni lah. Air yang ada dekat permukaan daun ni pun kita boleh gunakan untuk istinja. Maksud dia ambil wuduk, gunakan tu sebab dia bersih. Okay, kecuali kalau awak nampak air tu kotor, permukaan daun tu kotor. Periuk kera tak? Periuk kera tu dalam tu dia bukan air. Dia adalah sejenis cecair yang berada dalam perut dia. Cecair itu ada manisan, ada glukosa. Sebabkan tu dia boleh attract. Dan juga dia ada, selain pada glukosa, dia ada asid juga. Sebab tu dia ada bau yang sangat menarik perhatian serangga untuk masuk dalam badan dia. So tu bukan. Dia ni, ini berlaku pada daun, permukaan daun saja. Transpirasi yang gutasi. Untuk periuk kera, dalam perut dia tu tak. Dalam perut dia pula, dalam badan dia tu tak. Itu adalah sejenis cecair. Yang tu tak. Kita tak boleh minum air tu. Boleh ke? Tak. Sebabkan cikgu nampak masa cikgu dekat Sabah ada orang buat periuk kera tu sebagai lemang. Macam isi lemang kan, ketupat kan. Cikgu nampak dia bersihkan betul-betul. Sebab dia kata dalam tu bukan air yang sesuai untuk kita minum. Kalau awak minum pun jadi apa? Sebab macam tadi cikgu kata dia ada asid dan juga ada glukosa, ada gula. Cikgu tak pernah terfikir pula kalau orang minum macam mana. Itulah, cikgu rasa air tu tak racun pun. Racun ke? Sebab dia macam pokok Rafflesia juga. Pokok Rafflesia pun bahaya. Kartun kan?
Nanti cikgu cek balik. Ada apa kandungan dalam tu? Oh ya. Yeah. Boleh minum Oh, ada kawan awak kata boleh minum. Sebab dia ada pokok tu dulu. Oh, dia rasa apa? Manis ke apa tak? Ya, cikgu nampak ada orang pelihara pokok tu sebenarnya. Memang ada pun. Oh, okay. Kawan awak kata dia air macam biasa juga. Dia rasa macam biasa. Okay, kawan awak kata biasa sebab dia ada pokok tu dulu. Okay, so macam cikgu kata tadi, cikgu nampak orang tu bersihkan. Mungkin dia nak bersihkan kotoran kot. Matau ada lalat ke dalam tu kan. Kan pokok periuk kera tu kan akan makan serangga. Okay, so air tu boleh lah. Okay. Make sense. Tadi lah macam cikgu cakap tadi. Kawan awak kata macam tu. Pukul berapa dah? Lama tak sempat dah. Okay lah. So cikgu habiskan kelas. Kenapa tadi korang lambat? Maths terambil, maths lama Oh, okay, tak apa. Okay. It's okay. So nanti kita sambung ya. Cikgu harap minggu depan kita habis dah bincang bab 3 ni. Tapi kita tak payah rushing kan sebab awak tak ada exam je kan. Tak apalah. Cikgu nak rushing juga. Mana tahu korang tak ada exam PT3 tapi korang ada ada ni ke kan. Oh, main game patutlah. Okay, tak apa. Okay. Oh ya ke? Okay lah, tak apalah. So, cikgu harap yang siapa yang sakit, jaga kesihatan diri awak. Musim sekarang ni kan, okay? Makan makanan yang seimbang. Betul, itu je cara dia. Jangan makan keropok, jangan makan benda goreng-goreng, sausage, nugget, kurangkan. Okay, makan makanan yang sihat lah. Okay, awak masih muda lagi, so antibody awak masih tinggi. Okay? So, cikgu harap minggu depan kita habis dah untuk bab ni. Okay, kita habis bab ni. Kita habis buat latihan ni, so cikgu akan masuk minggu lagi satu lagi kita akan masuk bab baru lah. Okay, so itu saja. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye. Alright, bye-bye.